Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak share kat korang tentang buku yang saya baca ni. Nampak tak? Tajuk dia Building a Story Brand. Macam mana cara kita nak buat marketing menggunakan storytelling. Maknanya bukan cerita pasal diri kita, tapi cara kita create brand kita melalui penceritaan di media sosial dan juga di mana-mana platform yang kita nak kongsi. Yang pertama, kita kena pastikan apa produk yang kita kongsikan didengari, dapat dilihat dan juga dapat difahami. Baru orang nampak apa yang kita sedang kongsikan. Kita salahkan produk tak bagus. Kita akan kata 80%. Bukan kita tak bagus, kita akan kata sebab produk tak bagus, produk tak boleh nak jual. Kenapa orang lain boleh jual benda yang sama? Kita sepatutnya salahkan diri kita sendiri. 80% bergantung pada kita, macam mana cara kita bercakap tentang produk tu. Macam mana kita nak pastikan orang boleh dengar, boleh rasa dan boleh fahami apa yang kita tengah sampaikan. Dia macam ni. Kita buat satu infografik, kita buat poster, kita buat video cantik, tapi kita sendiri tak jelas apa mesej utama yang kita nak sampaikan. Okey, saya kongsi kesilapan pertama yang ramai kita buat. Yang pertama, kita gagal untuk create satu fenomena ataupun satu situasi yang menampakkan orang rasa produk kita ni boleh bantu dia untuk survive ataupun boleh bantu dia untuk keperluan hidup, needs. Kita duk cerita benefit, tapi kita tak letakkan benefit tu kepada dia. So dia tak nampak keperluan tu dekat mana. Contoh, kita bagi hibah takaful. Asyik cakap hibah takaful. Kenapa ramai orang akan cakap macam ni? Kalau mati baru dapat. Sebenarnya dia terlupa. Duit tu bukan dapat untuk dia, dapat kepada keluarga. Memang kalau mati baru dapat, benefit tu tak akan pergi dekat dia, pergi dekat family. Sebab tu kita kena letakkan sedikit emosi. Kita letak sebagai penerima tu apa perasaan dia. Okey, kesilapan yang kedua ramai orang buat, kita terlalu complicatedkan pemikiran pelanggan kita dalam memikirkan produk kita. So itu yang kita kata, lepas terang-terang customer ignore je, dia akan menyebabkan pelanggan tak nak ambil tahu lebih. Sebab setiap kali kita berfikir ni, kita memerlukan kalori. So dia start, okay, nantilah I fikir lagi. Sebab dia tak ada masa dah nak fikir sampai nak buat decision. You kena cepat-cepat. Kalau kita tengok research pun, kalau dulu waktu saya mengajar, kita try nak bagi 20 minit pertama tu, sebab itu je masa orang boleh fokus. Kalau pemikiran otak kita ni ada graf tau, 20 minit pertama orang boleh bagi tumpuan, slowly dia turun graf tu. So kita kena capture dia punya proses ni 20 minit pertama je. Selepas pada tu adalah proses, mungkin gerak-gerak tangan sikit lah. Okay, you fill up form ni, then you sign, hantar balik, snap IC. Itu dah start melibatkan aktiviti. Okay lah, the next 20 minutes. Jangan lama sangat. Okay, kita sambung sikit lagi. Hari pun dah genap dah nak hujan. Sedikit lagi perkongsian. Saya nak bagi satu motivasi. Kenapa kadang-kadang kita rasa bila kita part time, ramai kata tak boleh nak produce. Kenapa? Tak cukup masa. Semua orang ada 24 jam. Okay, you nak tahu tak satu cerita? Tajuk dia The Elephant Rope. Satu tali yang mengikat gajah tau. Daripada kecil, gajah-gajah ni memang diikatkan satu tali kecil je. Masa dia kecil memang dia tak boleh nak lepasi tali ni, sebabnya tali ni mengikat kuat kaki dia. Sehinggalah gajah-gajah ni dewasa, dia masih lagi tak melepaskan diri ataupun cuba untuk melepaskan diri. So satu pemuda dia tanyalah pada orang yang jaga gajah ni. Dia tanya, kenapa gajah-gajah ni masih lagi duduk dekat situ sedangkan tak ada rantai, tak ada kandang, ada satu sahaja tali yang mengikat kaki depan. So orang cakap apa? Masa gajah ni masih kecil, diorang gunakan tali yang sama untuk ikat kaki dia. So dia macam bergantung pada satu keyakinan. Kalau dia buat apa-apa sekalipun, dia tak akan berjaya melepaskan diri dia, walaupun badan dia sekarang dah besar berkali ganda daripada masa dia kecil. Itulah kita nak kongsikan. Begitu juga manusia. Kadang-kadang mungkin proses pembesaran kita tengok mak ayah kita mungkin sampai satu tahap je, kita rasa macam mustahil untuk kita capai tahap yang luar biasa tu. Banyak dah bayi-bayi kita sekarang
kehidupan kita ni masa kecil tak adalah susah gila macam orang-orang dulu yang mungkin di usia 50 plus, 60 plus sekarang. Fasa ni kehidupan mak ayah diorang dulu susah sangat-sangat lah, mungkin zaman-zaman Jepun apa semua kan. Bila kita ni susah-susah tapi tak sesusah mereka dulu. Jadi kita rasa tak apalah. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang bekerja macam kita hari ni, bekerja sektor awam ataupun bekerja makan gaji, dan kita kata okey lah, mak ayah kita, mesti kita pun lebih baik sikit pada tu pun dah okey. Sedangkan kita ada potensi yang sangat besar. Kita ada pendidikan yang bagus, ada kemudahan media sosial, kita ada banyak kemudahan dan kelengkapan ni, tapi kita tak gunakan usia kita ni. Sebab kita, minda kita ni masih macam gajah tadi lah, dia masih terikat dengan satu keyakinan. Alah, aku dia pelung-pelung sangat pun, dia tak akan sekaya Muhtar Bukhari ke, dia tak akan sekaya Bill Gates ke, dia tak akan sekaya Mark Zuckerberg ke. Dia fikir macam tu lah. Satu kerugian lah kalau kita, ataupun kita mungkin pernah menjalankan perniagaan sebelum ni tapi kita tak berjaya. Kita rasa kalau elok sikit pun dah okey. Impian tu kena besar lah. Jangan bergantung pada satu keyakinan. Jangan jadi gajah tadi. Dalam proses kita membesar, dengan persekitaran yang kita ada sekarang, kita mampu pergi lebih jauh daripada orang-orang dulu. All the best untuk semua. Itu sahaja untuk kali ni. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.